lam yaqul yawman rabbi ghafirli yawmaddin, rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Karena dia, wahai Aisyah, tak pernah satu hari pun dia kata, wahai Tuhanku, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Buat baik banyak, tapi tak pernah satu hari dia kata, Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu. Tuan-tuan, kita buat apa pun amalan yang banyak, sentiasa pada setiap hari minta maaf dengan Tuhan. Sebutlah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah. Sebut sungguh-sungguh, banyakkan istighfar itu. Allah janjikan siapa yang banyak istighfar itu, seperti ayat dalam surah Nuh itu, yursilis samaa alaikum midrar. Bukan saja dia ampun, dia turunkan hujan yang banyak. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan membanyakkan harta kamu dan dia akan menjadikan bagi kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar bukan nak bagi banyak harta, istighfar mohon ampun pada Allah. Tetapi percayalah, orang yang selalu bangun sahur, tahajud, istighfar, Allah datangkan rezeki yang ajaib kepadanya, yang dia tak sangka dia memilikinya. Hujan yang baik. Sebab itu bila penduduk negeri itu, apabila mereka kekeringan, kemarau, mereka istighfar. Seseorang yang kekurangan harta, istighfar. Bukan astaghfirullahaladzim ditunggu nak ambil, bukan. Dia pohon keampunan kepada Allah dengan betul-betul harap keampunan kepada Allah. Lagi dia membanyakkan istighfar, lagi banyak segala bebanan dia Allah selesaikan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia ceritakan, kadang-kadang apabila aku hadapi masalah, aku istighfar sehari kadang-kadang sampai 1000 kali, Allah menyelesaikan masalah. Sesiapa yang melazimi istighfar, orang yang selalu istighfar, dia akan melihat keajaiban itu dalam hidupnya. Tuan-tuan, sekarang orang cakap pasal masalah kesusahan hidup. Satu sudut kita usaha hidup. Itu sistem dunia, sunan kehidupan yang Tuhan jadikan. Satu sesi lagi kita istighfar. Dia akan mendatangkan rezeki yang kita tidak sangka. Dia akan meluaskan perkara yang sempit dalam hidup kita. Dia akan membolehkan kita merentasi segala yang sukar. Dia akan memberi apa yang orang tidak jangka dan kita juga tidak sangka. Dia telah berjanji kepada kaum Nabi Nuh yang derhaka pada Rasulnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku telah kata pada mereka, istighfar kepada Tuhanmu kerana Dia Maha Pengampun. Dia mengutus, menghantar padamu hujan yang lebat, membanyakkan harta dan anak pinak, dan Dia menjadikan untuk kamu
kebun-kebun dan sungai-sungai. Sementara duduk tunggu subuh, bangun awal sikit sejam, solat, dalam sujud minta ampun ke Allah. Lepas mayang antara solat, istighfar kat dia. Kira lah, tak ada limit lah. Nabi sebut 70 ataupun 100 untuk tu baginda Nabi SAW yang Tuhan telah ampun dia. Kita lagi banyak istighfar lebih baik. Boleh dia kira dengan jari dia lah, dengan mesin kira lah. Banyakkan istighfar. Ada orang melazimnya 500, 700, 1000, dan dia akan melihat Allah memberikan satu persatu keajaiban dalam hidupnya. Percayalah pada janji Allah. Kita baca banyak buku senjata untuk lebay ke apa, itu banyak orang cerita. Tapi istighfar, Allah yang cerita. Hatta apabila kita takutkan bala, kita istighfar. Allah kata, وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar. Kadang-kadang hidup kita ada benda yang sangkut di atas dosa kita. Kita istighfar untuk diri kita, untuk kedua ibu bapa kita. Tuhan ajar supaya kita buat baik dengan ibu bapa kita. Antaranya dia suruh kita minta ampun pada ibu bapa kita. Memberi manfaat, ampun, diampun ibu bapa kerana doa anaknya. Sebab tu tuan-tuan, di Perlis ni kita buat kempen, InsyaAllah yang terdekat, itu Perlis berzikir. Dalam Perlis berzikir itu kita nak kempen habis-habisan supaya rakyat Perlis itu mengamalkan zikir-zikir Nabi. Ini projek besar, bertahun-tahun insya-Allah saya akan cuba buat. Nabi ni bila keluar rumah baca apa? Masuk masjid baca apa? Nabi ni bila nak tidur baca apa? Kenapa dia, apa fadilat beristighfar? Apa fadilat la haula wala quwata illa billah? Tuan-tuan, lazimi hal ini. Lazimi sebut banyak-banyak. Kita pendosa. Tak ada satu orang yang tidak berdosa. Saya kalau mengenangkan dosa pun malu nak cakap depan ni. Kita semua mungkin juga hal yang sama. Tapi Tuhan itu pengampun. Dia mengampuni. Bila kita beristighfar, kita tahu kita memerlukan keampunnya. Bukan istighfar syok-syok. Astagfirullah, astagfirullah. Duk kira berapa puluh dah. Bukan yang tu. Istighfar dengan keinsafan. Bila kita tahu kita memerlukan keampunannya, kita melihat orang lain juga memerlukan keampunannya. Kita berinteraksi dengan manusia, kita membantah perkara yang tidak wajar, tapi kita tidak akan menghukum seseorang di sisi Tuhan. Kerana Tuhan lebih mengetahui tentang kedudukan hamba-hambanya. Nak marah dia tak bayar hutang ke apa, nak marah, kita marah, tak hak kita. Nak marah dia buat salah, kita marah. Nak marah dia tak betul, kita marah. Tapi kalau orang tanya dia macam mana, mungkin di dalam jiwa kita, kita sentiasa letak, mungkin dia di sisi Allah lebih baik pada kita. Tapi itu aku tak setuju dengan dia lah. Supaya sentiasa bila kita balik pada Allah, Allah tak menjadikan, kerana sangkaan-sangkaan kita yang melebihi apa yang Tuhan tetapkan itu kadang-kadang telah menjauhkan kita daripada Allah SWT. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Ini secara umum saya nak sebut tentang tajuk ni, daripada kenapa kita memerlukan sentiasa mohon pada Allah. Lazimi, tuan-tuan, lazimi. Saya ajak diri saya yang kurang beramal ni, tuan-tuan mungkin banyak beramal, tapi mungkin sama-sama kita ingatkan diri kita, lazimi minta ampun kat Tuhan. Bangkit awal sujud, Nabi kata wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Bila sujud, minta banyak, sungguh-sungguh minta ampun. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq, apa doa yang dia baca, yang Nabi ajak? Dia Abu Bakar Siddiq, bukan wali 8, wali 9 dah. Abu Bakar Siddiq. Tidak ada insan yang lebih baik lepas Nabi kita Muhammad di kalangan sahabat melainkan Abu Bakar Siddiq. Dia bila sujud, dia doa, Allahumma ghafirli, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman 'aziman, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku zalimkan diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Ampunkanlah aku, berikanlah aku keampunan dari sisi-Mu. Itu Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila Nabi cerita tentang Uwais Al-Qarni yang mustajab doanya, tuan-tuan semua tahu. Bersungguh-sungguh dia nak mendapatkan doa Uwais. Dijumpa Uwais pada zaman pemerintahannya, datang daripada Yaman. Mustajab doanya, kata Nabi, kerana dia baik pada ibunya. Tapi Umar tak kata ni aku dah jumpa ni, tolonglah doa bagi kuat sikit kerajaan aku ni. Bukan salah hal tu, tapi begitulah para sahabat. Apabila jumpa Uwais, dia kata, wahai Uwais, doa pada agar Allah mengampunkan dosa aku. Inilah kerisauan mereka. Dan ini juga patut menjadi kerisauan kita. Setiasa kita fikir sebelum penghujung hayat kita, Tuhan mengampunkan kita. Jika Allah itu tak terima segala doa kita dalam dunia ni, tapi dia menerima satu je, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Itu lebih baik daripada segala-galanya. Balik kepadanya dalam keadaan dia ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, seorang pendosa, dan juga mengampunkan tuan-tuan dia di atas apa yang kita lakukan. Yang paling kita perlukan dalam hidup ini keampunannya. Yang lain pun kita perlukan, tapi kalau dia ampunkan kita, itulah benda yang paling besar. Maka lazimilah astaghfirullahalazim. Aku memohon keampunan kepada Allah.